Tidak ada siapa yang mendengar apa yang kita sebut, melainkan kita seolah-olah sedang berbisik dengan Allah. Lantaran itu usahalah bersungguh-sungguh untuk membuang segala perkara yang langsung tiada kaitan dengan solat dan Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk menghindarkan perkara yang mengganggu pemikiran kita yang tiada kaitan dengan solat dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan dapat kekhusyukan dalam sembahyang. Bila khusyuk dalam sembahyang, barulah kita ada kekuatan dari segi individu. Apabila banyak individu yang khusyuk solat, dia membawa kepada kekuatan jamaah. Bila kekuatan jamaah, kerana individu yang duduk dalam jamaah itu ialah sentiasa khusyuk dalam solatnya, hebat dalam sembahyangnya, maka musuh akan melihat jamaah itu dengan penuh rasa gerun. Dia akan rasa gerun, dia akan rasa bimbang, dia rasa takut. Kerana musuh dia tak takut, sebab dia tengok akhlak orang Islam dia kurang sama dengan orang kafir. Ada orang Islam berputih, ada yang minum apa, ada yang berpoya-poya. Jadi dia tak kisah pun. Hanya setakat kita kata nama Islam, tetapi dari segi millah, cara hidup mereka sudah tidak mencerminkan orang Islam yang sebenarnya. Hasil daripada itu, maka ilmu terhadap perkara yang dibuat mampu bergabung dan kerjasama antara amal perbuatan dan amal pertuturan dalam solat. Maka kita balik kepada perkara asas dalam perlakuan ibadah ilmu juga. Sebab itu bila kita nak sampai ke peringkat khusyuk solat ini, dia mesti daripada ilmu yang kita duk mengaji tiap-tiap malam tuan-tuan. Yang kita berusaha untuk mencari sebanyak mungkin ilmu yang sememangnya tidak akan mencukupi sampai akhir hayat kita. Sebab ilmu Allah ini sangat luas. Jadi perlu ada kerjasama antara amal perbuatan dan amal pertuturan. Apa yang kita cakap, itulah yang kita lakukan dalam hati. Yang kita benarkan dengan hati kita, itu amalan hati. Dan kita amalkan dalam kehidupan, itu adalah amal perbuatan. Jangan sekali-kali memberi peluang kepada fikiran untuk berputar-putar selain daripada dua perkara. Jangan bagi can pada pemikiran kita dalam masa lebih kurang 15 minit kita solat, dia berputar-putar, mereka-reka macam-macam. Jadi kita sentiasa tahu apabila hati atau fikiran tertumpu kepada solat yang sedang dilaksanakan dan sedikit pun tidak diganggu oleh kelalaian, maka berhasillah hudurul qalbi. Yang pertama tadi, hudurul qalbi, maka tercapai untuk menjiwai dan menghayati serta memberi sepenuh perhatian kepada solat sembahyang. Sembahyang adalah tiang kepada agama. Meskipun hati telah hadir dalam solat, tetapi ada seperkara lagi yang mustahab dilaksanakan, iaitu memahami makna. Seringkali berlaku hati boleh hadir dalam solat, tetapi tidak mesti hadir bersama makna solat itu. Jadi sekurang-kurangnya kita mengajilah, belajarlah sedikit sebanyak tentang makna-makna apa yang kita baca dalam solat, untuk kita upgrade, makna meningkatkan kita punya ibadat solat kita. Yang jadi rukun lah, yang penting kan. Sebab Al-Fatihah kalau kita tahu, darjah 3 dia belajar tu. Anak kita hak mengaji sekolah kebangsaan tahun 3, diajar, dia ada silibus yang berkaitan dengan Al-Fatihah dan makna-makna yang terdapat dalam Al-Fatihah. Kadang-kadang anak kita lebih tahu makna daripada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna dia mau? Lipok mata. Tak boleh nak jawab. Ustazah kata, iyyaka na'budu, pada engkau ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, pada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Yang itulah yang abang cakap tadi. Dia ada juga tu pasal dia baru anak darjah 3, dia dah tahu dah makna. Kita insya-Allah lah kan. Dulu
dulu mungkin kita dah lupa. Kita belajar sedikit. Benda-benda yang cool. Kadang kita baca doa dulu. Apa yang kita tahu? Doa dulu. Dan kan itu satu permintaan yang kita minta kepada Allah. Setiap subuh kita angkat tangan, kita berdoa, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku ya Allah, sebagaimana orang yang telah Engkau beri hidayah. Berbahagialah mereka yang telah meninggal dalam keadaan Allah beri hidayah kepada mereka. Sebab itu kita yang hidup, kita juga minta kepada Allah supaya Allah beri hidayah kepada kita, sebagaimana mereka yang terdahulu daripada kita. Wa'afini fiman afat. Engkau berilah sehat kepada aku, sebagaimana Engkau beri kesehatan. Sehat ni kita menghargai nikmat sehat bila kita pernah merasa sakit. Tanya dia masuk dekat hospital. Kadang-kadang kita tak sedar, orang datang kita tak sedar. Kita sakit, tapi bila kita sehat kita ingat betapa nikmatnya sehat. Maka sebab itu bila sehat kita dapat ibadat dengan sempurna. Orang yang sakit, bayangkan semangat dia kuat, cita-cita dia tinggi, terpaksa juga gagah juga nak pergi masjid ni. Tapi nak tunggu anak balik baru boleh pergi masjid. Anak nak drive kereta, dia mata tak pernah nampak dah nanti masuk longkang. Arwah bapak saya dulu, dia tak boleh, dia memang nak sembahyang kat masjid. Tapi bila dah 5 kali masuk dalam hutan kelapa sawit, saya tak lagi dah. Dia tu pungut masuk hutan kelapa sawit, jatuh pungut, jatuh, balik luka-luka badan. Kata ayah buat motor kan, buat motor. Apalah, tunggulah, kata siapa boleh bawa, tak ada siapa nak bawa. Esok dia pergi lagi, masuk hutan kelapa sawit lagi. Sampai 3-4 kali tuan-tuan masuk kelapa sawit, kita berkata tak payah dia lah. Kecuali ada orang bawa. Macam itulah kita nanti bila sampai peringkat kita nak buat sesuatu ibadat tapi kerana kita tak sihat, maka kita akan menghargai nikmat sihat. Apa juga kita berumah tangga kahwin kan, kita dah berumah tangga, isteri kita masak untuk kita, jaga pakaian, makan, minum kita apa semua. Kita masih lagi tak melihat sesuatu yang istimewa yang ada pada isteri kita. Tapi bila dia meninggal, baru dia terbayang-bayang. Bila dah kita kehilangan, isteri dah kehilangan suami dah meninggal, baru dia teringat suami dia ni baik. Kalau dulu, masa dia ada dulu, makan pun kita tak layan. Suami makan lah dekat dapur seorang-seorang, dia selepot tengok cerita Korea kat TV, tak layan suami dia. Suami dia meninggal, baru dia terasa, terbayang-bayang. Suami dia pergi kat dapur, tengok, beras dah habis dah, beras naik motor, pergi cari beras. Tanggungjawab dia untuk nafkah kepada anak isteri. Anak-anak dia nak bawa motor pergi hantar di sekolah. Tiap-tiap hari tidak tak ada. Bila tak ada tu, baru dia menghargai kebaikan. Dalam ibadat, kita sehat, kenapa kita tak buat sungguh-sungguh? Kita sehat, kenapa kita tak pergi masjid berjamaah? Kita sehat. Esok, di hari akhirat akan dipersoalkan kesehatan kita, ke arah mana kita guna nikmat sehat. Waktu dekat maghrib tak balik lagi tuan-tuan dengan topi cepi udah ni main golf. Main golf ni. Saya kadang-kadang saya pelik juga lah, apa yang seronok main golf ni. Rupanya dia tanya orang main golf ni, memang dia tak seronok. Walaupun pukul, tengok bola ataupun jalan. Kalau permainan lain tu kita nampak lah seronok dia sikit, macam badminton kan, lompat, smash, backhand, ada skill, pancung, song, ini kau, syung, tengok bola, masuk lubang kan tak perlu. Tapi orang kalau dah ketagih dengan golf ni tuan-tuan, dia tak boleh tinggal. Kayu dia pun bayangkan berapa harga dia pun. Sedih tu waktu maghrib pun masih lagi dekat padang golf. Jadi tuan-tuan,